Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roziana binti Abdul Aziz, student PJJ UUM Kuala Lumpur, merupakan PC. Di sini merupakan pembangunan masyarakat 2. Apa yang saya bentangkan di depan saya merupakan seorang ustazah, iaitu puan di Masjid Syakirin, Gombak. Yang bentangkan atas tajuk tersebut adalah pendengar yang baik. Di mana saya nak terangkan dekat sini, sekiranya pendengar itu menjadi seorang pendengar yang baik, apa yang diterangkan oleh fakta. Jadi saya terangkan sebagai contohnya, dalam ketika mendengar azan, apakah definisi waktu seseorang itu perlu mendengar dengan baik sekiranya azan dilaungkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zia. Saya adalah staf di Masjid Syakirin. Ketika mendengar azan, menjadi pendengar yang baik ialah seorang individu itu tidak boleh bercakap, kena diam dan menghormati laungan azan. Dan juga sekiranya berlaku apa-apa pembicaraan, mereka tidak boleh lakukan secara random. Jadi kena hormat azan dan menjawab segala azan tersebut dilakukan. Okey, di mana kita faham bahawa azan itu adalah telah dilaungkan oleh pihak masjid, di mana merupakan imam, manakala perlu mendengar dengan secara detail dan saksama oleh seorang pendengar itu. Manakala ia mendengar dengan baik, kita anggap ia sebagai pendengar yang baik. Okey, manakala kesan yang kedua seorang yang pendengar yang baik, kita ucapkan termasuklah dengan itu lillah ta'ala apa yang kita bentang, menerusi cara ceramah agama. Sekiranya telah diceramahkan oleh seorang penceramah agama ataupun imam masjid tentang selepas pada atau sebelum maghrib, iaitu apa yang dibentangkan pada tajuk, perlu seorang itu mendengar dengan sebaik yang mungkin. Apakah pesanan puan kepada seorang pendengar yang baik itu? Bagi saya, untuk berada dalam majlis-majlis ilmu, yang penting kita kena ikhlaskan hati lah. Dan untuk menjadi seorang pendengar yang baik, kita perlu mendengar dengan teliti dan kita memberi tumpuan. Sekiranya kita memang yakin tidak dapat ingat semua, kita haruslah mencatat, kerana ilmu itu dia ditangkap dengan pena. Jadi apabila kita mendengar, bagi saya yang utama itu adalah mengikhlaskan seluruh kita punya keikhlasan terhadap majlis yang dijalankan ketika waktu tersebut berlaku. Okey, setelah ketika tersebut itu berlaku, setelah pada ceramah telah dijalankan, manakala pendengar perlu mendengar dan mengambil tahu apa segi tajuk yang dibentangkan, dan sebagai persoalan boleh diajukan kepada pihak penceramah ataupun apa yang nak diajukan, termasuklah soalan yang boleh imam menjawab dengan teliti. Oleh itu, sedemikian pesanan tadi, lebih baik mendengar supaya menjadi pendengar yang baik. Okey, kesan dia kepada seorang pendengar, apa yang kita dapat daripada seorang yang mendengar dengan baik. Sebagai seorang puan di sini, kita rasa bangga ataupun bila seorang pendengar yang baik itu menerima pendengaran yang baik. Jadi sebagai komited dia, apa yang boleh puan hujahkan lebih kurang? Bagi saya, untuk menjadi seorang pendengar yang baik itu, kita memerlukan tumpuan. Kerana apabila kita mendengar, kita tidak bercakap, tapi kita meneliti apa yang disampaikan. Apabila kita meneliti apa yang disampaikan, ilmu itu akan dapat terus masuk ke dalam fikiran dan juga hati kita. Bagi saya, menjadi seorang pendengar yang baik itu lebih bermanfaat lah.
Okey. Maksudnya apa yang disampaikan oleh puan iaitu lebih bermanfaat menjadi pendengar yang baik. Manakala kita hujahkan di sini apa yang kita bentangkan menjadi pendengar yang baik iaitu dengan fikiran terbuka. Contohnya apa yang kita tahu iaitu tempat diri anda di sesuatu orang, sangat mudah bagi anda untuk bingung hanya mempertimbangkan dampak dari orang yang berbicara. Maka ingatlah bahawa anda mempunyai dua telinga atau suhu mulut yang lebih menunjukkan anda kepada dengar daripada berbicara. Orang yang mendengar lebih banyak adalah orang yang lebih penuh pengamatan dan berarti lebih peduli dan mengerti hal-hal lebih baik. Petikan ini saya sampaikan supaya pendengar itu adalah lebih melakukan perkara yang baik dan cuba fokus kepada orang yang berbicara dan tidak terganggu hal lain. Tekan diam atau melakukan kontak mata lawan bicara anda mengetahui anda sedang mendengar meskipun membosankan. Ini sangat bererti pada lawan bicara anda jika anda mendengar apa yang bicarakan. Di sini kita rasa bangga apa yang diperkatakan terutama sekali dalam segi hal agama bahawa seazam itu lebih penting daripada segalanya. Walaupun kita sedang bekerja ataupun sekitaran masa sedang berniaga, tak kala hentikan seketika ketika waktu azam sedang berkumandang. Maka ia akan mengurangkan apa-apa kesesakan yang di luar sana dan tidak mengganggu jiwa anda. Sekian saja dari saya, Roziana binti Abdulaziz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tahniah kepada seorang puan yang di depan saya ini, iaitu merupakan di Masjid Asyakirin, iaitu di Jalan Gombak di Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Sesungguhnya apa yang kita bentangkan dari segi memperkukuhkan persahabatan dengan kemahiran mendengarkan dengan cara yang baik, iaitu kemahiran dan mendengar baik adalah penting untuk hubungan yang sihat. Sama ada anda mengukuhkan hubungan, menyelesaikan konflik atau menawarkan sokongan kepada menghadapi krisis. Kemahiran mendengar dengan baik dan boleh satu kehidupan untuk keamanan. Okey, di mana kita tahu yang tadi kita perlu meneliti dengan lebih jelas sewaktu ceramah Adlan sedang dijalankan. Oleh itu demikianlah bahawa mendengar dengan baik adalah lebih baik supaya menjadi pendengar yang baik. Okey, dengan itu lillahi ta'ala, dengan ini cara dengan tanya, dengar dan tanya rakan anda apa yang salah atau benar-benar mendengar jawapannya. Okey, sekiranya menunjukkan bahawa anda minat dengan apa yang mereka katakan, menentang keinginan untuk memberikan nasihat atau tidak diminta dan dibiarkan mereka mengeluarkannya, iaitu merumuskan dan ulangi pemahaman anda tentang apa yang mereka katakan supaya mereka tahu anda mendengarnya. Anda memberi tumpuan kepada emosi yang mereka rasa. Sebagai contoh, jika rakan anda bercakap tentang masalah keluarga anda, mungkin mendapati diri anda berkata ia seperti kelihatan. Okey, hanya memberi tumpuan kepada fakta-fakta dalam keadaan mereka. Yang kita faham adalah sebenar ialah iaitu penelitian ketika azan dikumandangkan perlu mendengar dengan baik supaya ia tidak terasa apa yang persekitaran yang ada itu. Demi membangkitkan keamanan persekitaran, perlu mendengar azan dengan lebih jelas supaya menjadi pendengar yang baik. Dengan itu apa yang saya susuli dengan
Contoh, kita menghadirkan penyelesaian. Kadang-kadang orang berpura-pura mendengar tetapi mereka benar hanya untuk menunggu kawan mereka berhenti bercakap supaya mereka boleh mengatakan apa saja. Dengan itu kita tak bersihkan dengan baik dengan Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.